وأبو بذنبي فاغفر فإنه ليس إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutamanya iman, amal ketaatan. Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 17, yang mana iblis telah menyatakan kepada Allah. Iblis mengatakan bahawa dia akan buat kita ni jemaah sekalian, dia akan mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Wala tajidu aktsarhum syakirin, dan engkau tidak akan dapati mereka ni bersyukur. Jadi nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita hari ini jemaah sekalian bukan nikmat dunia. Bukan nikmat dunia, apatah lagi dunia ini dinisbahkan bukan dengan keadaan tiadanya dunia ni bahawa kita nak rasa dunia ni tak ada apa. Sekiranya Allah takdirkan kita ada dunia dan seisinya, katalah kita ada kerajaan yang besar, sebagaimana contoh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita ada kerajaan yang memimpin, yang di bawah kita pimpinan kita tu tentera-tenteranya terdiri pada jin, binatang. Adapun walaupun Allah kurniakan seluruhnya seperti itu, kata Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 77, Qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah hal keadaan dunia itu kecil. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Sesungguhnya akhirat itulah yang kekal. Jadi iblisnya mas sekalian akan buat kita tak rasa tentang nikmat iman. Dia tak akan buat kita takkan merasai iman ni satu nikmat yang besar. Bagaimana kita nak mensyukuri kalau kita tidak mengerti itu nikmat yang besar? Sehingga kan iblis berempah pulas untuk mendatangi depan, belakang, kiri dan kanan. Dan iblis pun kata kepada Allah, kau tidak akan dapati mereka ni bersyukur. Dan Allah pun nyatakan dalam Quranul Karim, dalam kalimah syukur ni jemaah sekalian, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Surah Sajadah ayat 9. Ketika musuh berkata, musuh nombor satu kita bukan Zionis mas sekalian. Walaupun Zionis sedang
melihatkan dirinya dengan nyatanya, dan ada nang atas pada Zionis tu Dajjal. Sekarang ni kita bimbang keadaan musuh yang cuba meratah umat Islam ni. Kita bimbang, teringat dalam satu hadis Nabi SAW, sayati zaman, akan datang satu zaman nanti musuh-musuh ni akan kemeruni kalian seperti makan. Nak counter attack pun tak berapa nak beri kesan. Dikerumuni seperti makan. Sahabat dengar panik. Kenapa ya Rasul? Tamsilan tentang makanan ni satu perkara yang tamsilan yang paling, orang kata apa, paling worst lah. Kalau dah buat contoh kambing golek, tuan-tuan, kambing golek tu kita kepak dah, kita koyak dah, kita cicah, di mana melawan makanan. Hari ni kita ya boleh bertempik je lah. Nak lawan balik tak tahu ni mas sekalian bila tak. Memang nak lawan tapi rasa tak macam ada halangan. Nak cerita bab musuh ni. Namun ingat, musuh yang sedang menghancurkan itu menghancurkan dari luar je mas sekalian. Hancur dari luar, musuh yang hancurkan dari luar, itu mudah-mudahan kalau kita berperang dengan mereka dan kita mati, mudah-mudahan kita mati syahid. Tapi ada satu musuh ini, dia menyelinap masuk dalam hidup kita. Itulah iblis dan kuncu-kuncu. Yang mana kalau kita kalah dengan iblis mas sekalian, hancur hidup kita semua. Biarpun hancur hari ini, kalau kita lihat depan mata, dihancurkan bangunan, dihancurkan luaran, Allah boleh gantikan. Kalau kita lawan musuhnya nyata itu dengan iman, maka syurga, syahid. Kalau kita lihat saudara kita di Palestin, Gaza, di mana-mana tempat juga yang diserang oleh musuh-musuh yang zahir, memang mata kepala tengok Allah siap. Tapi secara hakikatnya, itulah pintu gerbang ke syurga, gateway to jannah. Kita yang relax kat sini belum tentu memang sekalian. Kita bercita-cita nak ke syurga, tapi belum tentu. Walaupun mereka melihat kita elok je, sedangkan matlamat hidup dan mati kita, nak mati dalam iman dan nak masuk syurga tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Rupanya musuh nombor satu ni yang tengah lepas sekarang, itulah iblis. Naib Presiden Dajjal. Dajjal yang sedang buat aturan ni, bagi komannya serang sana serang sini. Dan last sekali dia bagi satu koman, by hook or by crook katanya, kau kena kuasai Baitul Maqdis. Masa dah time katanya. Aku nak kuasai masjid, aku tak nak kuasai White House, cap ayam. Pentagon, cap ayam, tuan. Semua tempat kat dunia ni Dajjal tak pandang. Kenapa Dajjal pandang di Palestin? Kerana di sana ada Masjidil Aqsa. Kita hari ini tersilap, iblis dah menyelinap, bimbang. Kan kita lah, saya bagi contoh kita, bukan kita sekarang ni. Tak di kita ni cakap kat aku dah contoh alih bahasa tu, kita tu mudah kan. Iblis bimbang apa? Dia buat kita tengok masjid nothing, tapi Dajjal tengok masjid something. Begitu gairah dia tengok masjid, meluap-luap dia nak kuasai masjid. Iblis dia masukkan dalam hidup kita. Dia akan buat iman dengan masjid. Iman, mana amal orang beriman? Masjid lah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Ilal akhir ayat. Di mana amalan orang beriman? Masjid. Soalan, bagaimana melihat masjid? Cara itulah Ustaz, tengok kalau ada masa lapang saya datang ada. Tak apalah, kita serah pada yang mana ada masa, pergilah. Mereka musuh Dajjal dan semua, sehabis masa menumpukan, memikirkan, menstrategikan macam mana aku nak masuk Masjid Al-Aqsa. Lepas Masjid Al-Aqsa lagi, Allah takdirkan dia boleh conquer, dia pergi nak masuk Madinah. Ya, sebab dia tahu apa, tiga masjid ini bila bergabung tiga ni mas sekalian,
dia akan conquer dunia. Mana lagi dalam sejarah abad dunia ni, tuan-tuan buka lipatan sejarah yang boleh kuasai 2/3 dunia. Tak ada. Tak ada. Melainkan Islam. Salahuddin Al-Ayyubi, mula-mula dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, jatuh sekejap, ambil Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian Muhammad Al-Fatih. Sekarang terlepas itu Masjidil Aqsa. Inilah kita goncang lagi. Dan Dajjal dia nak ambil. Dia nak ambil Masjidil Aqsa. Tujuan dia nak ambil tanah di Palestin tu sebab nak jadi ahli karya, tuan-tuan. Nak jadi ahli karya supaya boleh nanti bila Dajjal turun, tengok-tengok semua dah jadi ahli karya. Dajjal nak jadi imam. Nak ngundi tu, nak ngundi AJK, tuan-tuan, mesti bermustautid. Kan? Tuan-tuan boleh nak maintain, nak manage masjid, mesti ahli karya sini dah. Dah nak kuasai Masjidil Aqsa, mestilah ahli karya Palestin. Jadi Dajjal buat kerja dia lah. Baik jemaah sekalian, maka iblis ni dia akan berempas pulas, membuatkan kita rasa tak bersyukur. Sebab tu dalam perbahasan hakikat kehidupan ni sangat menitik beratkan bagaimana melihat. Pertama dalam kehidupan, perbincangan hakikat kehidupan, dia ada perbahasan syariat kehidupan. Hakikat kehidupan, ada perbahasan syariat kehidupan. Syariat kehidupan, apa yang kita nampak dengan mata kepala. Sebagai contoh, syariat kehidupan makan. Syariat kehidupan duit. Syariat kehidupan kahwin. Syariat kehidupan makan, pakai baju, rumah, benda lah. Tetapi kalau kita tidak melihat yang tersirat di sebalik syariat itu, bermaksud adanya duit, adanya makan, adanya benda, bermula dengan siapa? Tu mana hakikat tu? Dia bukan tiba-tiba ada. Kalau tidak melihat kehidupan dengan pandangan yang sebenar, hakikat membawa maksud bil haq dengan yang benar, maka iblis akan menjadikan dunia sebagai asbab penghalang nombor 1 untuk ingat Allah. Dia akan buat kita terhijab dinding yang besar, tembok yang tinggi, yang dia akan buat untuk kita lupa Allah adalah dunia. Sebab tu Nabi SAW mengajarkan kita doa. Sebelum nak bagi salam tu disunahkan baca, berlindung pada azab di jahannam, berlindung pada azab kubur dan fitnah mahya, fitnah kehidupan. Sebelum kita nak mati ni, kita kena lalui fitnah kehidupan, fitnah kematian. Saat kita nak sakarat tu, macam-macam kebaikan datang dalam rupa bentuk nak keluarkan kita daripada syahadah. Hati-hati, mudah-mudahan terselamat. Kalau nak selamat fitnah mati, fitnah hidup dulu selamat. Dan terselamat daripada dua-dua fitnah ini, maka terselamatlah kita daripada azab di jahannam, azabil qabr, azab jahannam, azab kubur, kita akan terselamat. Tetapi kedua-dua fitnah ini kita mesti tempuhi. Sebelum mati kita sedang hidup di sini. Fitnah membawa maksud ujian. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullun nafsin za'iqatul maut, setiap manusia bernyawa pastikan mati. Walanabluukum bisyarri wal khair fitnah, kata Allah. Kami akan menguji kamu dengan bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan. Cobaan ni bak kata Peramli, cobaan. 3 kali cobaan, kali ini bukan cobaan katanya. Ini betul-betul. Jadi maknanya baik buruk cobaan kita. Nak cuba kita, wa ilaina turja'un. Kita boleh balik kepada Allah tidak? Sebagai contoh, Allah uji dengan kesusahan kita bermula nak ada duit. Kita bukan lahir-lahir tiba-tiba ada duit tanam belakang rumah, tuan. Ada duit dah, alhamdulillah saya tanam belakang rumah duit saya. Tak ada. Kita diuji susah nak cari duit. Bila Allah uji dengan cobaan susah tak ada duit, adakah susah itu membawa kita dekat pada Allah? Wa ilaina turja'un, ataupun habis masa kita cari duit. Bukan cari duit saja habis masa, mikir duit lagi, fi'lun dengan perbuatan untuk cari duit, berfikir tentang duit, habis semua tentang duit. Akhirnya bila senang pun lupa juga. Jauh dia, sibuk pula nak menjaga duit, walhal yang mengadakan duit itu bermula dengan Allah. Semua yang ada di atas muka bumi ini, kalau kita lihat dengan
perbahasan hakikat kehidupan yang sebenar, yakni bersandarkan akidah tauhid, itu bermula semua dengan Allah. Huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kalau kita tanya hari ni macam mana aku nak cari duit, atau bahasa mudah macam nak cari rezeki, orang kaitkan duit dengan rezeki. Rezeki ni jemaah sekalian hanya beriman saja mampu menghuraikan dia supaya terzahir kekuasaan Allah. Kalau dia tidak ada keimanan, yakni dengan bermula dengan mengenal Allah dengan sifat kebesarannya, maka Allah bagi ujian kekurangan harta, maka rezeki dia akan kaitkan dengan usaha semata-mata. Dia tidak berbalik kepada ketaatan kepada Allah. Ini fitnah kehidupan. Akhir zaman, fitnah kehidupan semakin pekat. Dia bukannya fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman ni fitnah tentang apa? Fitnah kehidupan lah. Sebab tu Dajjal nanti turun, dia keluar sehari jemaah sekalian. Moga-moga Allah lindung kita. Wa na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana dia akan tawarkan dunia. Apa senjata Dajjal? Kesusahan dan kesenangan. Malah ditukar. Di kanannya susah, di kirinya senang. Di kanannya neraka, di kirinya syurga dia buat. Walhal terbalik. Bermakna Dajjal pun nanti jemaah sekalian, keluar Dajjal pun duit juga, dunia juga digunakan. Dia akan mempergunakan dunia. Sebab apa? Manusia di dunia ni nak dunia lah, melainkan yang punyai pandangan yang sebenar, pandangan iman. Kita cari duit ni satu tentang duit, yang ni makhluk, benda zahir, benda-benda, kebendaan. Yang kedua, kita nampak di sebalik cerita tentang duit, syariat kehidupan itu ada perbincangan hakikat dia. Apa dia? Rezeki. Nampak? Syariat kehidupan perlukan duit. Hakikat sebenar duit tu, kita nak cari apa? Rezeki. Sebab tu orang gunakan perkataan mencari rezeki. Orang tak sebutlah keluar gimana cari duit. Nampak orang kata duitan lah. Orang kata nak cover lain cari rezeki. Baguslah cari rezeki. Masalahnya dia tidak mengenal rezeki dengan nama Allah. Dia tidak mengenal rezeki dengan empunyanya, tetapi dia mengenal rezeki dengan duit. Bila start kenal rezeki? Bila ada duit, ada rezeki. Bila tak ada duit, tak ada rezeki. Parah kan. Nampak macam biasa sebut tak ada rezeki kan. Tapi kalau sebut tak ada rezeki itu tanpa kefahaman yang benar, maka lambat laun tuan-tuan, dia akan pergi kepada hati. Kerana rezeki itu bersifat tentang rezak sepatutnya Allah. Sebab itu hari ini kalau kita lihat, tak ada lagi orang kalau pergi bank nak buat fasiliti apa-apa lah, nak pinjam bank kan, tak ada lagi lah dia jumpa pegawai tu, tuan kata saya nak pinjam rezeki lah. Hang ni cakap biar benar sikit. Apanya hang tak ada? Saya tak ada rezeki ya. Sekali kena pegawai bank yang pergi ngaji, dia syarah sifat 20 tu kat situ. Tapi kita pandai pula, dia kata apa yang tak ada ni? Saya tak ada duit, saya nak pinjam duit. Boleh pula kita sebut tak ada duit. Ini katanya tadi. Bila keliru dalam perbahasan, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang batil, yang palsu tu duit, yang hak, yang benar itu rezeki. Rezeki takkan pernah tiada, takkan pernah habis, malah empunyanya menjamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Soalan, sejauh mana orang jamin rezeki? Sejauh mana orang yakin Allah jamin rezeki itu ada? Sejauh mana manusia itu yakin Allah menjamin rezeki itu sudah ada? Sejauh mana? Soalan pun timbul. Habis Ustaz, kalau dah jamin rezeki itu dah ada, so kita tak payah buat apa lah. Siapa kata tak payah buat apa? Sepatutnya terjemahannya begini. Sekiranya kita yakin rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah SWT,
maka kita tidak akan berkira-kira untuk taat kepada Allah. Ketika Allah panggil solat, dia datang. Dia tak ada alasan sibuk, wa na'udzubillah. Kalau ada masyarakat halangan yang dibenarkan syarak, tak apa. Tapi kadang-kadang macam balik tadi, syariat hidup cari duit. Dia tak tahu duit tu padahal cerita tentang rezeki. Asbab daripada kejadian. Ada dalilnya jemaah sekalian. Ada dalilnya Allah suruh kita tengok kejadian dengan nama Allah. Dalil yang mana? Saya dah bahas ke awal dulu. Itulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Rabb. Rabb yang mana? Yang menjadikan seluruh alam ini. Tengok kejadian benda dengan nama pencipta, bukan nama kita. Tengok duit, kalau kita nisbah kepada ibrah, kita ambil tadabbur dia. Bermaksud Allah suruh baca dengan nama Allah pada kejadian duit. Ni cara kita fikir. Makna kata kalau tengok duit dengan nama Allah yang bagi rezeki, bermaksud kita tidak akan berani membuat perkara yang Allah murka. Kerana Allah yang akan menentukan rezeki itu dan akan menentukan duit itu juga. Maksudnya apa? Contoh. Kita hari ini melihat duit itu datang dengan diri kita. Pada satu sudut nampak betul. Tapi yang salahnya di mana jemaah sekalian, dia kaitkan dengan rezeki sekali itu, bermaksud kalau tak ada duit, tak ada rezeki. Satu. Yang kedua, dia sangat berkira untuk taat dengan Allah. Walhal, dia telah pun berurusan, sedang pun berurusan dengan rezeki. Jadi makna kata di sini, Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji. Dia kata menguji ni. Ayat Al-Baqarah 155. 155. Al-Baqarah 155. Yang mana Allah akan menguji dengan sedikit. Walana balwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal. Di sini. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Takut apa? Takut dengan keadaan yang tidak menentu, jemaah sekalian. Kita ni penuh dengan ketakutan sebenarnya. Adalah hati kita ni ada ketakutan yang tersembunyi yang Allah campakkan dalam hati sebagai ujian untuk kita tanganinya dengan apa? Dengan benda? Tidak. Dengan iman. Ini kata Iblis tadi tu. Di mana tempat nak hilangkan ketakutan yang mas? Sebab ketakutan yang bila sebut khauf ni, ketakutan dibahaskan dalam perbahasan ni, kalau kita tengok dalam kebanyakan tafsir ni merujuk pada ketakutan hati tersembunyi. Bukan ketakutan bersifat jali, bukan bersifat zohiri. Takut dengan adat tu, itu bukan perbahasan yang perlu dikaji, kerana itu memang sudah ada. Sebab apa? Selepas takut itu, perbincangan adalah lapar, ju'. Takut lapar ni bukan sekadar takut tak ada makan, tapi takut tak ada rezeki. Sebab lapar makan dia kait dengan rezeki lah. Di manakah tempat nak hilangkan ketakutan dalam hati ni jemaah sekalian? Masjid. Walam yakhsha illallah. Siapa yang datang masjid ni tuan, Allah akan bagi dua kelebihan kat dia. Sebab tu Dajjal cukup takut kalau umat Islam kembali memenuhkan masjid. Penuh masjid ni tak perlu bertempik jemaah sekalian. Sebab ianya datang dengan hati. Hati ni adalah dapat hidayah daripada Allah. Dia datang. Siapa datang Allah kata walam yakhsha illallah. Satu, dalam hati tak ada ketakutan selain Allah. Allah bagi dia keyakinan. Allah bagi dia keyakinan. Allah yang campakkan keyakinan itu. Keyakinan tentang apa? Tentang sifat rezeki tadi, tentang Allah. Kemudian dia akan dapat contoh, rezeki ada, yakin, tapi makanan tak ada. Duduk saja ke peluk tubuh. Buat apa tu? Tunggu makanan turun dari langit. Tak ada. Surah Taubah ayat 18 jemaah sekalian, membina keyakinan itu dengan iman. Kemudian Allah akan bagi ilham. Faulaika ayyakunu minal muhtadin. Dan mereka akan dapat petunjuk macam mana nak dapat rezeki.
Allah akan bagi pikiran dia, pikiran yang intelijen. Sebenarnya orang yang datang masjid ni, dia akan jauh daripada kejumudan. Kalau datang masjid tapi pikiran jumud, mana dia belum datang masjid. Sedangkan datang masjid lah sebenarnya akan dapat ilham. Ini pusat kita jemaah sekalian. Ini base camp kita. Masjid tempat membina hati dan mendapat petunjuk. Sebab tu kanak-kanak mana anak muda kalau bagus, buat study jangan kat dalam ni, pergi buat kat luar study. Buat satu sudut study, datang masjid. Orang datang masjid ni bukan sekadar dia hanya kuat menghafal, dia boleh faham. Tapi ni, muhtadun ni, orang dapat petunjuk. Akhir zaman ni orang menung, macam mana cari duit ni. Ingat semudah cari duit kan mas sekalian. Rezeki milik Allah. Mungkin kita dapat duit, belum tentu Allah jamin rezeki. Tengok-tengok besok melungkup gitu kat situ. Macam Korun. Confident dia. Macam mana dia boleh dapat duit? Kecerdikan aku lah katanya. Okey, see my leg katanya. Sekali Allah terlingkupkan dia, baru tahu orang yang cerdik itu dia mampu mengaitkan hal-hal kebendaan, hal-hal keduniaan itu dengan pemiliknya ataupun berkenaan dengan akhirat. Orang yang cerdik itu adalah orang yang mampu mengaitkan atau menukarkan pandangan yang berbentuk ni batil, pandangan batin dunia lah, kepada pandangan akhirat. Maka contoh, tengok duit, dia terus nampak rezeki. Dia nampak rezeki apa? Nampak masjid lah. Aku akan datang masjid ni, ya Allah, bagi aku rezeki ya Allah. Tuan-tuan, punca rezeki, kalau sebut punca ni bukan kerja. Punca tu punca pendapatan. Punca rezeki. Masjid kalau nak cerita syariat. Masjid. Di sinilah Allah turunkan abwabar rahmati. Terbuka pintu rahmat. Tapi berapa ramai nampak? Malah kadang datang masjid, tak ada apa. Makan-makan tak ada? Makan-makan. Contoh. Sedangkan di masjid lah dapat segala-galanya. Tinggal lagi nak yakin atau tidak. Sebab tu datang masjid ni kerja orang beriman. Yakinlah. Ketika Allah kata kita melangkah masuk masjid, minta rahmat, dapat. Tak cukup dengan itu, keluar masjid, minta lagi. Min fadlik. Allah dah bagi tahu lah dalam surah Al-Jum'ah, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Sebab itu kalau kita kaitkan dengan fenomena atau dengan keadaan kebangkitan Islam di akhir zaman, kenapa kaitkan bangkit Islam di akhir zaman? Bila kita kuasai 3 masjid ni, bangkitlah Islam balik. Tu aja. Bangkit Islam balik. Kenapa? Memang kunci, kalau kata ada satu tempat tu di Indonesia tu, saya lupa mana tempat. Tuan-tuan kalau pernah pergi, bagi tahu saya. Dia panggil Paku Bumi. Tuan-tuan boleh tengok tempat Paku Bumi, tempat pertama sejarah Islam tu masuk ke situ. Saya pernah dulu dibawa, saya lupa tempat tu. Nak kata Paku Bumi, dia cerita lah ni, apa yang dia cerita. Dia kata ni kat Indonesia ni lah tempat dia. Permulaan ni, pasak ni, kalau cabut Paku Bumi ni, bergoyang habis lah kata. Saya pergi tempat tu, dia kena naik bukit, waktu tu malam kan. Saya ingat lupa tempat tu. Nak bagi tahunya, Paku Bumi untuk orang beriman ni masjid lah ni mas sekalian. Kalau kita tak boleh pasak tadi kita kat masjid, bergoyang hidup kita. Bergoyang. Jadi kalau dia boleh mampu terjemahkan contoh duit, nampak rezeki. Rezeki nampak tu syariat. Syariat apa? Imarahkan masjid. Kita bukan kempen sekadar nak masjid, marilah datang masjid, tuan-tuan bila lagi nak datang masjid. Inilah masanya. Sibuk-sibuk juga, dunia-dunia juga, masjid jangan lupa. Bukan itu perbincangan kita. Perbincangan kita, sinilah tempat kita untuk mentadbir dunia balik. Kita mesti dapatkan dulu permission, hakikat itu, rezeki itu di sini. Kalau siapa nampak duit, dengan duit dia tertipu. Itu tertipu lah. Kalau dapat duit dengan nampak duit dengan rezeki Allah, penuh masjid ni mas sekalian. Macam mana orang penuh tempat kerja, penuh usaha di luar sana nak dapat duit.
sebab mereka nampak duit dengan duit. Sedangkan dalil surah Al-Alaq ayat pertama mengatakan Bismillah, dengan nama Allah. Dan syarat nak pegang dunia jemaah sekalian, hakikat kehidupan ini syaratnya adalah wazkurullaha katsira. Password nak pegang dunia ni mesti dengan nama Allah. Tak ada dengan nama Allah, dunia tak akan tunduk dekat kita. Sebab dunia ni diciptakan oleh Allah dan dia hanya tunduk kepada penciptanya saja. Bila kita dengan Allah, barulah dunia tu tunduk dengan kita. Kalau kita tidak dengan Allah, dunia tu akan tikam belakang kita. Dia takkan jinak. Dunia ni liar je mas sekalian. Liarnya dunia ini sehingga dia boleh mengkucak-kacirkan keadaan manusia. Berebut sana, berebut sini. Dia ada satu penyakit, satu untuk kau, dua untuk aku. Ni dunia. Dia tengok, walaupun kita kata tak apa, kita sama-sama cari dunia ni ya. Suami isteri pun hati-hati. Lagi si iblis, lagi senang nak masuk. Antara perkara yang iblis masuk ke dalam hati pasangan suami isteri adalah tidak bersatu hati dengan hal dunia. Asyik aku je buat kerja. Dia buat apa? Asyik aku je. Ada keluar satu buku. Buku tu apa nama tak? Ibu-ibu tahu kot. Tentang ibu dia panggil. Aku penat katanya. Tajuk buku tu. Sampai menangis-nangis dia nak jual buku tu. Muka surat pertama dia tulis, ibu, sebagai ibu sifat yang pertama penat. Dia tulis, penat. Aku penat nak menyiapkan suami. Aku penat nak menyiapkan anak. Aku penat. Oh, parah ni. Lepas tu menangis-nangis baca buku tu. Sebab apa? Struggle-nya dia nak menguruskan dunia ini dengan diri dia. Akhirnya iblis pun cakap, itulah kau. Aku dah cakap dah. Allah. Okey, baik. Itulah saya duduk tengok-tengok orang ni buat tak menyala. Okey, baik. Bagi luar azan. Allah. Allahu Akbar Allah. لا إله إلا الله اللهم رب الزلال وبعض مقام الله إنك لا تخلف الميعاد Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Kita bagi pada kesimpulan. Sama sikit kita simpulkan perkara tadi. Maka buku tadi jemaah sekalian, dia bawa kepada satu perkongsian emotion. Dia akan bawa kepada keadaan dunia ni dengan diri dia, dengan usaha dia, dengan diri lah. Dia lupa semua itu bermula sepatutnya dengan nama Allah.
dengan pertolongan Allah. Apa-apa saja perkara dunia ni jemaah sekalian, kalau kita mulakannya dengan nama Allah, tadi duit, itu bermula dengan rezeki. Maka rezeki itu bermula dengan taat. Taat kita minta kepada Allah. Usaha, itulah usaha yang pertama mula yang kita kena lakukan. Usaha yang utama yang kita kena lakukan adalah usaha untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kerana tak ada satu pun hal keadaan dunia ini tidak terlepas daripada nama Allah. Kerana makhluk sifatnya tidak berdiri sendiri. Semua kejadian dunia, benda itu ada dengan Allah. Dia tidak ada dengan diri kita. Walaupun memang syariat mata nampak hasil kita masak, kita kerja, kita buat, kita itu. Itulah cantiknya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak meletakkan hasil kepada perbuatan dengan diri. Hasil kepada perbuatan itu hasilnya pada Allah. Kita berusaha mengadakan, tapi ada tu dengan Allah. Bila begitu, maka tertegaklah kekuasaan Allah. Ini berbeza dengan pahaman Qadariyah yang bersandarkan kepada usaha, ataupun Jabariyah yang menyerah semua pada Allah, dia tak buat apa. Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu. Dia antara wasatah yang berjaya untuk meletakkan kita berada di tengah. Tengah ni maksudnya luruslah. Baik, maka kesimpulan jemaah sekalian, dalam kehidupan ini perlulah kita seimbangkan dengan perbahasan. Dalam hidup ada syariatnya, tetapi yang mengawal syariat itu adalah hakikatnya. Hakikat maksudnya yang tadi rezeki. Contoh solat, syariat, ini syariat agama lah. Tapi yang menentukan solat ini niat. Walaupun perbuatan kita banyak lagi, rukun kita. Sekali Nabi bagi salam, macam imam dah baca sedap. Oh sedap imam baca yang malam ni. Tu belum, saya belum niat lagi tu. Allah, belum niat lagi tu mama. Belum niat lagi tu, saya baru cuba baru dah habis. Nak pula solat tarawih kan 20 rakaat. Tu dia. Begitulah juga dengan hidup ni jemaah sekalian. Tidak akan boleh bergerak ataupun tertegak satu perkara itu tanpa dengan hakikatnya. Yang ini tanpa dengan sifat kebesaran Allah SWT. Itu mesti dengan Allah. Wala Buddha, tidak boleh tidak. Mesti dengan Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jemaah sekalian pada akhir zaman ini, dengan hujan yang begitu semakin pekat ini, kita macam mana pun sulit kesusahan kita yang dilakukan sekarang ini secara umum lah. Bermaksud kalau kita lihat Palestin, susah. Samalah dengan kita, susah. Sesusah mana pun kita kena bermula dengan Allah. Dan sesenang mana pun nanti kita tetap dengan Allah. Dengan itu kita kena perhalusinya supaya kita tidak tertipu dengan keduniaan dan kebendaan, dan itulah agenda iblis laknatullahi alaih. Wallahu alam. Tu saja, mohon ampun maaf daripada saya kekurangan, terkata-kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Perbanyakkan selawat dan salam kata juga mulia Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk dalam umat yang mendapat syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amanu tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu